Saya ingat kita start lah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi yang benar dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yakni Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dan yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Alhamdulillah, insya-Allah apa yang saya baca sebagai mukadimah tadi adalah daripada hadis yang sahih. Dan apa yang saya baca tadi adalah kalimat-kalimat yang Nabi sebut dalam menyampaikan kuliah ataupun seruan kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain lah. So, boleh baca dia punya status bawah ni lah. Okey, untuk format tazkirah pada hari ini, kita buat pendahuluan macam biasa, cuma saya ada tambah sikit lah. Ada hadis baru yang saya letak dalam ni, termasuk dengan hadis untuk kematian dan mengingati kematian. Lepas tu kita nak cerita hal umum, ini yang kes yang fatwa tarikat Naqsyabandi tu kan. Tapi saya letak sikit je sebab kita dah ada sesi hari tu kan yang tentang amalan ajaran sesat. Cuma saya nak tunjuk gambar-gambar je beberapa dekat sini. Okay, lepas tu kita sambung kitab hadis 40 Imam Nawawi. Kejap Kita sambung balik hadis Imam Nawawi ni, hadis 23, hadis 25 dan juga hadis 37. So daripada 3 hadis ni kita dah baca dalam 23 hadis lah, dah lebih daripada separuh dah. Dan ada soalan penutup lah nanti. Juga hari ni daripada hadis yang kita baca hari ni juga ayat Quran yang kita akan ada insya-Allah sempat kot dalam sesi ni. InsyaAllah hari ni kita akan baca lebih kurang dalam 29 ayat Quran dan hadis yang sahih lah. Sebab antara
antara matlamat hadis sesi ni sebenarnya nak supaya kita biasakan diri kita dengan perkara yang sahih lah. Sebab hadis ni banyak yang tak ada status kan, so kita tak tahu dia punya status dia. So pergi kepada penolong umum, pentingnya menuntut ilmu. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. So jadikanlah ni matlamat. InsyaAllah sesi hari ini adalah bermatlamatkan, berobjektifkan apa yang kita baca ni lah. Anjuran berdakwah daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memboleh unta yang merah. Maksudnya barang yang paling berharga, ada yang sahih. Maksud dia, bila kita dah belajar agama, kita dakwah sebab bekal kita selepas mati nanti insyaAllah. Dan juga kita menyahut seruan Allah. Dalam Al-Quran Allah kata, suruh jaga ahli keluarga kita kan daripada api neraka. So kita nak supaya dapat ilmu dan kita dakwah kepada keluarga kita supaya jauhkan diri daripada api neraka. Nombor 3, ini batasan yang selepas dapat ilmu ni adalah batasan yang kita tak nak jangkau lah. Sebab ayat Quran ni, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, zalim. Mengharamkan menyekutukan Allah, yakni syirikkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan, ini yang poin yang kita nak bawa dalam sesi ini, mengada-ngadakan terhadap Allah apa sahaja yang kamu tidak ketahui, yakni berbicara tentang Allah tanpa ilmu. So kita tak nak kita ni cerita tentang agama tanpa ilmu. Dan saya dah beritahukan banyak kali hari itu yang agama langit sebelum ni memang rosak dia adalah sebab orang agama dia yang buat yang reka daripada dalam agama dia, sampai rosak. Dan kita pun sebenarnya menuju ke arah itulah kalau tengok daripada sirah Nabi dan juga hadis Nabi yang lain. Okey, hadis baru yang saya masukkan kat sini, saya baca hadis dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia dan bodoh dalam perkara akhirat. So kita jadikanlah ni motivasi ataupun orang kata tamparan lah kepada kita. Daripada apa yang Nabi kata ni kan, Nabi kata Allah Ta'ala ni tak suka orang yang pandai dalam urusan dunia ni. Maksud dia suka faham benda dunia, dia suka, tapi bila ada dua benda yang, bila ada sesuatu yang lain yang duduk bersama dengan keadaan pertama tadi, apa dia? Tak pandai benda akhirat. Kita nak cerdik dalam dunia dan cerdik juga dalam akhirat kan. Okey. So next, kita cerita tentang kebijaksanaan pula, kecerdikan pula kan. Daripada ni kita nak cerdik lah, maknanya tidak bodoh pada akhirat, dan kita nak apa dia? Adalah banyak mengingati mati. Ada juga ilmu-ilmu lah yang macam kita sebut hari itulah yang paling baik ni. Okay, saya baca hadis dia. Nabi Muhammad SAW bersabda, perbanyakkan mengingati pemutus kelazatan, yakni kematian. Bagi ni sesi kita nak ulang-ulang supaya kita ingat mati ni boleh datang kepada kita sentiasa. Sekejap lagi, tengah malam ni ke, ataupun 20 tahun lagi, kita tak tahu kan. Kita nak biar kita sentiasa ingat supaya kita tak adalah buat benda yang paling teruk syirik lah, rosakkan syirik kita. Kita nak syirik kita memang betul-betul bersih. Kan? Atau tengok nanti kita cerita tentang ajaran sesat tu nanti. Sebab saya rasa ramai yang goyah. Sebab kita tak kukuh akidah kita kan. Datang je satu berita dan kita tengok orang agama pun ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Yang tidak bersetuju pula orang agama yang kita marah, kita dengki, dicemuh dan namanya buruk-buruk kan. Apa yang kita buat? Dan masyarakat pun nak benda yang boleh katakan macam tu sebab contoh. Nak benda yang menuju kesesatan tadi, kita ikut kesesatan contohnya lah. So kita tak nak. Kita nak biar akidah kita ni mantap. Supaya bila datang ujian Allah, walaupun semua orang buat akidah salah, kita tetap dengan apa yang kita faham atas ilmu yang kita sebut tadi, atas ni. Allah fahamkan kita tentang agama, seluruh kebaikan. Sebab ini yang kita nak capai dalam diri kita lah. Kalau kita dapat capai ni, ialah maksud dia malu orang macam-macam lah pandangan orang pada kita, pandang buruk orang pada kita, orang pandang serong. Tapi sebab kita faham, kita kata saya faham agama, saya nak pertahankan apa yang saya faham. Sebab saya takut selepas mati nanti saya baca hadis. Selepas mati nanti kita baca hadis dia lah apa yang akan berlaku. Tadi nombor 2 tentang menuju kebijaksanaan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu seorang Ansar mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Yang paling baik akhlaknya." "Lalu mukmin manakah yang paling cerdas, paling cerdik, paling bijak?" Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, "Yang paling banyak ingat mati dan paling baik dalam siapkan diri." Itulah orang paling cerdik. So, dua ni lah kata kunci dia. Satu, kita ingat mati. Hari ni kita buat sesi ni adalah dalam kita sedang melaksanakan hadis ni. Kita tengah nak buat lah hadis apa yang Nabi sebut ni. Ingat mati seminggu sekali. Kita buat sesi ni dan juga yang paling baik ni adalah yang datang daripada hadis yang sahih. Kadang-kadang orang sebut hadis yang sahih ni, dia jadi anti sikit sebab sekarang ni ada isu kan. Kalau saya tak sebut hadis yang sahih pun boleh. Kita ikut pandangan Imam Syafi'i. Kita ikut pandangan Imam Nawawi yang benar. Kita ikut pandangan Imam Syafi'i. Tapi berapakah orang di antara kita yang boleh tahu apa yang Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i tak kata kan? Terutama dalam bab akidah. Sebab bab akidah, Imam Syafi'i langsung tidak orang bicarakan, ada kelas tentang tu. Dan saya ada beberapa kitab tentang akidah Imam Syafi'i. Tapi kalau kita baca kitab tu, banyaklah berlawanan dengan apa yang umumnya manusia di Malaysia mungkinlah orang agama faham. Sebab akidah Imam Syafi'i adalah akidah salafus salih, daripada akidah 3 generasi pertama daripada sahabat-sahabat Nabi, daripada Rasulullah SAW. Dan kita dah jauh dah banyak sekarang ni kan. Kita tak dengar apa sebenarnya apa cerita tentang akidah Imam Syafi'i. Okey? So kita baca lagi yang tadi, yang ingat kematian ni ada sikitlah peringatan lah, tazkirah kepada kita kan, supaya hati kita bergetar sikitlah kan. Peringatan kehidupan di akhirat. Saya baca ayat Quran ni, Allah kata dalam surah Al-Hijr ayat 23 ni, orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang Muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. So, ayat ni kalau kita baca, kita jangan tuding jari kepada orang kafir. Kita tengok perangai kafir ni ada tak dalam diri kita. Kita tengok, saya cakap lagi, kita tengok perangai kafir ni. So, setiap kali kita pergi kepada kelas tadabbur ke ataupun kelas tafsir di masjid di surau, kena ingat bila lah ustaz tu sebut kafir, kita kena ingat, reflectkan diri kita kan. Orang kafir tak baca Quran pun. Kan orang kafir tak baca Quran, kita yang baca Quran, kita tahu. So, bila Allah sebut orang kafir, kita tanya, adakah perangai orang kafir tu ada dalam diri kita kan? Daripada hadis-hadis yang kita baca daripada Imam Nawawi 40 ni, most probably adalah perangai orang kafir pada diri kita. Dan bila dah ada perangai tu, maksud dia adalah ruang yang kita kata kita perlu improve. So bila Allah sebut macam ni, berkemungkinan kita pun adalah sebab perangai ni kita takut. Kita nak supaya kita tak naklah bila kita lepas meninggal nanti kita rasa nak balik ke dunia, tapi memang kita rasa nak balik ke dunia lah untuk buat amalan kan. Tapi kita nak reducekanlah risiko tu kan. Maksud dia macam tu. Kita cuba berlumba hari ni. Lawan banyaklah sebenarnya kan. Memang lawan banyak benda kita kena tinggal atas dunia ni. Banyak sangatlah mujahadah, dan kita kena korban banyak. Sebab tu Allah bagi pahala banyak kepada orang yang nak berubah ni. Mujahadah, dia berjihad atas tu. Kita lawan nafsu dia. Nombor 2 surah As-Sajdah ni, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Rabb kami telah dengar dan kami telah lihat dan telah dengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Dan kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin." So Allah rekodkan ni, bila dah mati, tunduklah kepala dia kat Rabb, malulah dia kan. Banyak dosa kan. Lepas tu dia kata kat Tuhan lah, kata, "Ya Rabb, kami dah tengok dah dengar dah dengar lah di mahsyar tu, dah nampak dah lah. Dah nampak lah apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi sebut, apa yang sahabat-sahabat lain yang nasihati kita kan. Dah nampak dah ni bila dah mati. Nak baliklah dunia, nak buat benda yang soleh ni. Kami dah yakin, dah nampak dah ni bila dah mati. Tapi tak begitu. That's why kalau dalam Quran surah Yasin pun ada Allah sebut tentang binatang yang berkaki 4 tu kan. Ulaika al-an'am, rasanya ayat tu. Perbandingan manusia dengan, saya dah sebut dulu, perbandingan manusia dengan binatang. Sebab manusia ni Allah nak trigger akal supaya berfikir. Binatang lempang, ketuk, rotan baru dibuat kan. Tapi kita bila dah ke mahsyar nanti, kita dah tak ada dah akal tu, dah jadi macam jelah perbuatan yang binatang tadi lah, dah kena ketuk, kena rotan, semua tu. Jadi kita tak naklah bila kita kembali ke mahsyar tu selepas mati nanti kita jadi macam ni kan. Kita ni memang orang yang berdosa, so kita minta kepada Allah daripada sesi hari ini, kita jadikan hati kita bergetar lah
dan juga ubah sedikit berterusan lah. Sikit tak apa, saya pun ajar anak saya sikit-sikit je. Kita ajar sebab kita nak melekat lama dan juga kita nak kita faham. Sebab kalau kita buat buat banyak, dia tak faham apa pun. Bila dia dah besar, datang benda yang syirik, dia masuk benda yang syirik. Nampak amalan banyak kan? Kita tak nak begitu, kita nak instilkan dia, teguhkan hati dia dengan kefahaman agama, akidah yang baik, akidah yang jitu. Amalan kalau kita boleh memang rajin, kita buat banyak lah. Tapi kes saya letaklah kita buat sikit-sikit supaya dia berterusan, dia ada melekat pada benda tu, pada dia orang lah. Dan juga ini saranan daripada Nabi SAW kan. Ada 3 hadis lagi, hanya mukadimah. 3 ayat Quran, semua ayat Quran sebawah ni. Peringatan kehidupan di akhirat, Allah Ta'ala berfirman, dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari yang pada waktu itu azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, Ya Rabb kami, kembalilah kami meskipun dalam waktu yang sedikit. Nescaya kami akan mematuhi seruanmu dan mengikuti rasul-rasulmu. Tengok, Allah kata apa dalam ni? Orang yang zalim ni kan. Zalim ni maksud dia lah yang tidak meletakkan perkara pada hak dia, pada tempat asal dia. Katalah kita macam kes hari ni ada orang yang saya ingat berperangai binatang lah, yang dia dera, yang cacat tu kan. Sangat teruk, yang Down syndrome tu kan sangat teruk. Kita nak baca pun tak sampai hati. Tapi maksud dia orang zalim ni maknanya bila manusia boleh pergi kepada to the extreme tanpa orang-orang pun, sebab benda tak nampak kan, orang pun tak tegur dia, mungkin ada orang lain pun syubhat. Dan mungkin dia ni garang ke apa, orang lain nampak tapi diamkan diri, tak tegur kan. Macam kita tempat kerja kita lah. Kita masuk dalam ruang apa ni, yang tadilah yang tidak cegah mungkar tu. Kan? Kita takut kita termasuk dalam apa yang Allah sebut ni. Nampak bila dah mati nanti nak balik ke dunia. Termasuk diri saya lah, saya takut bila baca ayat Quran, sangat-sangat takut. Tapi itulah manusia kan, dia baca ni takut, lepas tu esok dia lara balik. Tapi itulah sebab dia kita buat mingguan ni, tazkirah minggu, supaya hari ni kita dapat baca benda ni, beri peringatan. Mungkin sedikit ketakutan, tapi tak apalah, lama-lama 3-4 tahun kita buat. Kita dah ni tahun kedua lah kita buat kan, every Friday kan. Tahun ketiga insya-Allah kita akan berubah, dan sentiasalah kita nak kebaikan kan kepada kita. Kalau mungkin kita struggle lagi ni untuk menuju kebaikan, tapi dah mati nanti Allah, kita rasa alhamdulillah kita dah buatlah tazkirah mungkin peringatan itu kita dah buat, dan saya sedang menuai hasil di mahsyar insya-Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan mereka berteriak dalam neraka itu. Ni tengah berteriak ni. Berjerit-jeritlah dalam neraka. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami, nescaya kami akan melakukan amal soleh yang berbeza dengan apa yang kami kerjakan. Kalau tengok ni macam Muslim kan, kalau tengok ni kan, sebab amal soleh dia nak buat. Ni orang Muslim ni. Oops. Kalau tengok ni kan, amal soleh. Maknanya orang Islam, alamak, suspend kita kan. So kita cubalah untuk membuat amal yang soleh. Dan amal soleh ni bukannya tahajud, solat banyak, taklah. Daripada hadis 40 ni, Imam Nawawi letak ada perkara ini, bukan kita akan belajar sikit-sikit tentang sedekah, tentang zikir, tentang tentang tolong orang, ada sikit-sikit sebanyak. Ini antara ada hadis yang Imam Nawawi letak dalam kitab dia untuk kita ambil manfaat dia untuk selamatkan kita ataupun bekal kita selepas mati. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka rasakanlah siksa ini disebabkan kamu melupakan pertemuan dengan harimu, yakni hari kiamat. Samalah macam saya lah juga, tak ingat pun ada kiamat kan. Tak ingat pun lepas mati, kita lara orang buat kerja ataupun buat macam-macam kita buat harian kita. Tengok YouTube, dengan phone lagi, Facebook, tengok Twitter, macam-macam kan, dengan lara. Sungguhnya kami telah melupakan kamu pula. Tengok Allah kata, tak ingat akhirat, tak mahsyar nanti, tak ingat. Allah lupa, tak ingat, maknanya tak bagi syafaat lah kepada dia. Rasakanlah sisa yang kekal disebabkan apa yang kamu kerjakan. Sangat menakutkan, cuma kita cubalah sedikit sebanyak untuk buat amal itulah sedikit berterusan. Dan insya-Allah ini menjadi, ada lagi kah? Ada lagi. Tak apalah, yang ni saya skip. Semoga ini menjadi sedikit kegerunan dalam hati kita kan, supaya kita rasa nak buatlah amal ibadat sikit insya-Allah. Okey. Slide yang ni sama juga, kita berada di alam dunia, daripada ayat Quran yang kita baca terjemahan dia tadi kan, kita nak menuju ke syurga insya-Allah. Dan hari ni kita masih ada sisa baki hidup kita ni, kita cubalah untuk persiapkan diri untuk alam seterusnya insya-Allah. Okey. Ini nak masuk kepada hal umum. Saya post dalam
2-3 saat lah kalau ada orang nak tanya soalan ataupun nak share apa-apa. Okey, kalau tak ada kita masuk yang ni, hal umum ni ulang kaji saja. Kan hari ni duk sibuk cerita tentang tarekat, apa nama, Naqsyabandiyah, tarekat Naqsyabandiyah ni. Cuma hari tu bila kita buat kelas cerita tentang ciri-ciri ajaran sesat ni lah sepatutnya. Selalunya ajaran sesat ni ciri-ciri dia lebih kepada akidah sebenarnya. Bab-bab fiqh ni sebenarnya khilaf lah banyak, dia besar banyak. Tapi selalunya dia bab-bab akidah. Dah sangat bahaya sebenarnya benda ni. Sebab tadilah, bila bab akidah tak selamat kita ni ni. Boleh jadi kita duduk dia antara kalangan orang yang Allah sebut ni. Takut kan macam tadi saya baca yang lari tentang orang Islam tadi kan. Mana tadi yang kata-kata dia nak buat amal soleh ni kan. Takut. Oh ni amal soleh. Orang Islam tapi akidah dia rosak. Takutlah. Kita tak nak lah. Kita nak mantapkan akidah kita supaya bab-bab akidah ajaran sesat ni semua kita tolak. Tolak orang kata kita nampak dah tahu dah tak ada orang kata mungkin kot tak ada mungkin dah. Maknanya tetap ni sesat. Mana kita tahu macam tu. Kita biasakan ni latih tubi di ilmu kita ni dengar benda-benda yang orang promote benda-benda yang akidah ni sebab itu stage gate untuk kita masuk syurga sebenarnya. Kalau kita rosak akidah Allah, walaupun orang yang depan kita serban besar semua kan. Macam ni nak tunjuk nanti kan. Ni serban besar semua ni. Rosak tu nampak ringan. Besar ni kepada Allah ni besar sangat. Okey, ada soalan? Petra. Sila tuan. Assalamualaikum. Zahidi. Just nak tanya, Assalamualaikum. dia keluar gambar ni sebenarnya saya nak tanya soalan, tak tahu, nampak soalan simple sangat. Tarekat ni apa benda sebenarnya, Cik Zahidi? Tarekat ni maksud dia bahasa Melayu jalan-jalan, kaedah jalan. Jalan. Ni kira macam ada tarekat Ahmadiyah, tarekat Muhammadiyah kan disebut. Mana jalan Nabi Muhammad, jalan Ahmad pun nama Nabi lah. So ni tarekat jalan, ni nama orang ni, pengasas dia kat sana, Naqsyabandiyah. Ni nama orang pengasas dia lah. Itulah seolah-olah dia ada banyak pula jalan tu. Dia ada banyak jalan. Kan? Betul. Nah, tu saya jadi macam confused pula. Dia sebenarnya macam dia nak jenamakan lah. Maksud dia macam mazhab kita kan, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi kan. So ni tarekat ni kira macam dia orang ni buat satu kaedah, satu macam prosedur lah. Dalam kumpulan dia ni prosedur kumpulan saya, A, B, C, D, E. Macam orang tabligh, dia pun boleh sebut tarekat, tapi sebab dalam pemahaman kita, tarekat ni selalunya golongan sufi lah. Dia popularkan nama tarekat. Nama tarekat tu sendiri adalah nama yang baik. Cuma pelaksanaan orang dalam tu. Tapi tak semualah ada tarekat. Tapi saya tak jumpa lagi lah. Ustaz saya selalu sebut, dia kata tak semua. Tapi itulah bila kita kaji-kaji tarekat-tarekat ni, dia jadi macam, saya ada satu kitab tu, dia kata ada 200 ke 300 ajaran-ajaran sesat. Tapi itulah bila saya baca-baca tu, saya macam, mana tarekat yang betul lah. Dia jadi macam takut. Jadi sebab, moga menjawab, Petra? Betul tu sebenarnya. Soalan dia macam tarekat mana yang betul kan, kita pun okey, saya nak pergi ke situ tadi. Maknanya kalau kita baca hadis 40 ni kan, ada Nabi kata halal jelas, yang 2 sesi lepas tu haram jelas, yang kat tengah-tengah tu jangan ambil. So pada hari ni, pada zaman hari ni, tarekat ni kita, bagi saya lah, kita tinggalkan, jangan ambil. Jangan ikut aliran tarekat. Sebab dia banyak syubhat. Sebab dia, kita takut kita tertipu dalam dia. Sebenarnya benda-benda macam ni, dia bukan awal-awal kita nampak benda macam ni. Kita nampak alim, warak orang tu kan ikut sunnah. Lama-lama 3-4 tahun, 5-6 tahun, kita dah tak ada jalan nak keluar, dah sebati jiwa kita, dan baru masuk benda macam ni kan. Kalau kita tengok pada asal macam ni kan, macam kakak-kakak ni, macam makcik ni, nanti dalam video ni dia sentuh tau kubur tu tau. Macam ni sujud lah kan, dia sentuh kubur ni. Dia sentuh tanah tu kan. Sebenarnya kita tengok daripada luaran ni nampak macam apa ni sentuh kubur kan, nampak macam ni. Tapi bila kita berada di kalangan mereka, lama-lama kita tak rasa janggal lah, sebab memang dah biasa lah. Macam tu. Semoga terjawab, Cik Petra. Ya, terima kasih. Okey, so nombor 2 ni gambar ni lah, tengok sampai boleh sujud. Sebab selalunya Sufism ni tak semua, tapi generally lah yang saya tahu, Sufism ni dia banyak aliran yang kita baca tu lah, wahdatul wujud. Dia sangka orang ni ada peringkat-peringkat lah, peringkat apa ni dia panggil syariat, adalah beberapa tingkatan, ada 4 tingkatan lah. So dia
Dia ambil daripada hadis palsu. Saya ada kitab dia tapi bahaya sangat kitab tu kalau nak baca kan. Cuma untuk hal umum ni peringatan pada kita lah. Nasihat saya jauhi benda-benda macam ni lah. Kalau boleh jangan masuk pun sebab sangat bahaya. Kita takut sebab tadilah macam kita nak jaga keluarga kita daripada api neraka kan. Kita ikut yang sahih, kita ikut yang actually kita punya guidance yang paling bagus adalah kita ikut salaf golongan salaf. Salafus soleh. Kita ikut cara itulah. Kalau tidak, kalau kita tak ada apa macam manhaj. Saya pun ada ambil kelas manhaj. Ustaz saya kata memang kena ambil 3 generasi pertama tu lah. So kita kena pegang yang 3 generasi pertama tu, baru kita reflect apa yang berlaku hari ni kan. Ini tak ikut. Tapi itulah nak kena belajar juga. Maybe satu tahun nanti kita buat kelas lah tentang salafus soleh tu, tentang salaf tu. Bagaimana mereka lah. Semua orang agama Islam ni sebut tentang salaf. Tapi ambil apa yang benar-benar daripada salaf. Dan antara salaf tu adalah termasuk Imam Syafi'i sendiri. Nanti mungkin kita tengok akidah Imam Syafi'i kan supaya kita boleh ambil lah akidah dia. Macam itulah insyaAllah. Okay, so point dia kat sini jauhilah aliran-aliran macam ni lah. Tak nampak lagi hari ni. Lama-lama kita masuk, tak ada jalan keluar. Susah nak keluar. Tengok syirik, bahaya. Okay. Cik Zuraidi. Ya, teruskan. Tadi tanya soalan sikit. Nanti yang sujud kaki tadi tu kan? Yang pegang kaki tu. Yep. Pegang kaki. Itu saya ada dengar satu ustaz ni dia cakap ada dalil lah yang kata ada imam apa tah yang pegang kaki lah. Pegang kaki untuk, bukan dia kata sujud lah, dia pegang kaki. So dia kata dengan dalil tu lah dia guna untuk buat benda ni kan. Tapi saya pun tak pastilah hadis tu sahih ke apa kan. Tapi sebab benda tu dalam YouTube, saya cubalah cari video yang react kepada claim ustaz ni. So far tak jumpa lah tu. Mungkin Cik Zuraidi boleh share ke apa ke. Saya ada buat kajian dulu pasal ni. Ada hadis sahih lah yang cerita tentang pegang kaki, cium kaki ni. Cuma bila saya baca tu, ini mungkin saya akan refer balik lah, rujuk balik kajian saya tu. Cuma bila saya baca tu, saya punya faham macam ni. Macam kita lah dengan anak kita kan. Macam yang kecil-kecil kan, saya cium je kaki anak saya tu. Atuk saya kan kadang, kita pegang tangan, pegang kaki, kadang cium je lutut dia tu kan. Yang kita sayang, mak kita ke ayah kita kan, yang kita sayang tu. Dia begitu. Kalau tengok dalam konteks gambar ni, kita tengok pun kan nampak dah. Tengok tu yang duduk tunduk kan. So sebenarnya yang dalil tadi tu sebenarnya dia digunakan dalam luar konteks. Macam kita isteri kita kan, kita sayang dia ataupun anak kita. Pemahaman bila saya baca hadis tu, saya rasa macam tu keadaan dia. Dia bukan dalam keadaan begini. Ini sebenarnya kita sedang menuju ketakzuban kepada orang tu. Dan ada kepercayaan dalam jiwa mereka tu yang mereka percaya yang guru mereka tu sebenarnya something tu. Adalah dia kata bahawa dia terwujud ke, dia ni wali tertinggi ke apa, benda dekat dengan Allah ke apa. Tak tahu benda gaib macam-macam. So, pemahaman tu yang menjadi sangat-sangat bahaya. Macam kita dengan anak kita tahu kan, kita sayang dia kan, cium je kaki dia. Mak kita pun kan tengah sakit ke apa, pegang kaki, ambil kaki, tak kat muka kita ke apa kan, ya Allah. Saya nyemah kan, macam tu lah. Ayah kita ke apa kan. So benda macam tu kadang bila saya baca tu. Cuma Petra, saya dapatkan balik hadis tu, saya rasa ada, saya buat kajian dulu. Terima kasih. Sama. Okay, so kita masuk dalam bab hari ni kita nak cerita tentang hadis 40, sambung lagi ya. Okey, banyak dah hijau ni. Alhamdulillah. Kita nak boleh khatam lah tahun ni insya-Allah. So hari ni kita tengok yang amal soleh ni hadis ke nombor 23. Lepas tu kita pergi hari 25 dan hadis 37. Yang depan ni sebenarnya dia heavy sikit tapi sebenarnya mostly dah tahu, cuma kita baca lalas lah. Yang dia panjang-panjang yang konsep tu kita kemudian lah kita ambil yang nak motivasikan diri kita dulu ni. Tapi ada beberapa juga hadis-hadis lain yang quite heavy jugalah yang kita dah baca. Okey, hadis pertama hari ni, hadis 23, amal soleh. Baca hadis dia. Dari Abu Malik Al-Haritsi bin Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci sebahagian dari iman. Alhamdulillah mendapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Solat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti.
Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dari azab, dan ada juga yang menghancurkan dirinya, riwayat Muslim. So hari ni Nabi cerita, pertama ambil wuduk, bersuci, mandi semua, salah satu benda yang penting lah dalam kehidupan kita kan, dalam sebagai seorang Muslim. Nombor dua, zikir. Ni zikir yang Cik Ahmad As sebut itu, saya tak boleh jawab pun. Saya dah buat research itu, As, cara-cara dalam kitab saya macam okey lagi Pak. So jawapan ni saya tak tahulah. Saya tak jumpa lah nanti, insyaAllah kalau jumpa bila-bila tahun ni saya check tengoklah. Saya cuba nak banding-bandingkan, tapi macam ada yang Nabi sebut macam ni kan, dalam hadis Nabi kata alhamdulillah memenuhi timbangan. Ni timbangan di mahsyar ni. Mana berat lah, kita tak boleh nak banding dua ni kan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi langit dan bumi. Kita tak boleh nak imagine sebab benda-benda ghaib kan. Tapi ada yang benda yang Nabi sebut yang tak ghaib pun. Nabi sebut yang kita solat, pahala solat jenazah, tersilap saya. Nabi sebut sebesar bukit Uhud. Emas rasanya emas sebesar bukit Uhud. So ada contoh yang Nabi sebut yang physically kita nampak, besarnya, mana mahal lah kan. Kalau dari sudut harga dunia ni, maknanya mahal lah, besar lah kan. Mana ada orang dapat ada harta banyak tu. Maknanya pahala yang pergi solat jenazah tu. So ni sama juga, maknanya Nabi sebut kat sini, zikir ni sangat-sangat bermanfaat kepada kita. Kita tak nak tinggal zikir lah, insyaAllah. Nombor 3, solat. Nabi kata solat adalah cahaya. So solat ni semua Muslim tahu. Waktu Nabi sebut tentang sedekah. Tapi sedekah nanti akan ada hadis lain, nanti kita baca hadis sedekah lah. Hadis-hadis lain pun ada sebut tentang sedekah juga. Al-Quran, Nabi kata menjadi saksi, dapat ringan atau berat kamu. Boleh jadi dua, boleh double edge sword lah. Cuma kita nak biar dia, saya ingat berat lah kot, bagus kan, berat kepada pahala lah. Kita takut Quran ni jadi macam tadilah yang sesat tu guna ayat Quran ataupun dia ambil ayat Quran dia tafsir macam-macam yang tak sepatutnya dia tafsir. Lepas tu Nabi sebut perbuatan manusia ni kembali pada diri sendiri. Yang ayat last ni, semua manusia berangkat menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, dan ada juga yang menghancurkan dirinya. Maksud dia kat sini, kita lah yang menentukan nasib kita lepas mati nanti. Kita lah. Maknanya kalau kita ni hari ni macam tadi kita dengar hadis tentang kematian, ayat Quran tentang kematian kan, kalau kita nak menuju kebaikan, kita buatlah sikit-sikit kan. Kita lah, maknanya memang susah kita nak berubah, tapi tak mustahil. Macam juga saya buat contoh dululah, macam kita nak hafal Quran kan. Saya bila kita baca athar daripada Umar Al-Khattab, dia kata dia ambil masa 6 ke 12 tahun. Dia kata 12 tahun dia beritahu. 12 tahun dia nak as if dia nak memahami surah Al-Baqarah, dia kata. Saya tak ingat, saya rasa dia hafal ataupun dia faham surah Al-Baqarah. Lama lah maksud dia kan. Kita tengok sahabat pun lama. Maknanya kalau kita nak ambil contoh daripada sahabat Nabi, tak semualah yang kita kata macam Abu Bakar tu kan semua harta, tak semua. Contoh hadis yang riwayatan hadis daripada sahabat, tersilap saya yang pedang Allah tu kan, yang berperang pandai tu, tak sampai 10 kot hadis dah, tersilap saya, yang dia riwayat. Tapi dia lebih kepada peperangan, strategi peperangan kan. Okey. Ada 3 ayat Quran yang daripada hadis atas ni sebagai sandaran backup untuk hadis tadi. Saya baca ayat Quran dia ya. Allah Ta'ala berfirman, telah nampak kerosakan di darat dan di lautan disebabkan kerana perbuatan tangan, yang ini maksiat manusia. Ini nak relate yang last tadi tu, yang kebaikan, keburukan kita yang buat. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah kata, memang kita lah yang buat baik buruk sebenarnya. Kita nak kena cakna dan kena berubah lah kat sini. Terutama saya lah kan, bagi nasihat kepada diri sendiri. Ayat kedua Allah Ta'ala berfirman, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan kebaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah yang orang-orang yang membuat kerosakan, tapi mereka tidak sedar. Surah Al-Baqarah ayat 11-12. Ini Allah gambarkan tentang orang munafik ni. Dia buat kerosakan. Boleh jadi juga orang yang buat macam zikir tadi kan,
macam yang tarikat tadi kan, mereka ni membawa kepada akidah yang tak betul. So, tengoklah, kalau dia orang ni kalau kita tengok memang benar-benar kata dia orang betul. Dia orang ni saya sebut lagi kan, dia orang ni kalau kita berbicara dengan dia orang ni memang dia akan pegang betul-betul tu, dia kata betul pandangan dia orang tu. Tengoklah apa yang Allah katakan. Dia kata dia menunjukkan kalau dalam bab ibadat tu memang dia tengah buat kebaikan lah bagi dia. Tapi Allah kata sesungguhnya mereka sedang membuat kerosakan. So penunjuk arah dia kita kena tengok yang salafus soleh tadi. Dapat faham apa yang daripada yang sahih, sebab tu dalam sesi ni memang kita nak promote yang sahih ni. Walaupun kadang-kadang perkataan yang sahih ni dia jadi bagi konotasi yang buruk kan, bagi maksud yang buruk kepada orang awam, orang umum kan. Tapi tak apalah, kita ambil siapa nak sanggah benda yang sahih kan. Kalau untuk sanggah maknanya saya rasa manusia tak ada manusia yang waras boleh kata tak betul lah. Macam itulah maksud dia kan. Cuma kita kena faham lah, kadang-kadang kita ni bertindak atas masyarakat kan. Kalau umum masyarakat tu suka A, kadang tendensi kita untuk suka A tu besar lah. Walaupun A tu telah berdosa kan, contoh. So kita kena faham konsep tu lah. So ayat nombor 3 Allah Ta'ala berfirman, dan apa sahaja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan perbuatan dosa dirimu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kamu. So ni nak relate dengan yang last tadi itulah. Sebab saya ingat yang atas ni kita dah sebut banyak kali lah, yang last lah. So kita lah yang orang yang dah qadar dan qadar, tapi kita lah yang boleh angkat tangan, angkat kaki semua kan. Nanti akan ada hadis tentang niat tadi. Dia boleh relate juga dengan yang kita nak baca nanti. Boleh relate dengan apa yang kita dah baca ni. Okey, kita pergi hadis nombor 25, sedekah pahala ni, saya baca hadis dia. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang kaya," sahabat kata orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka solat sebagaimana kami solat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan berlebihanlah harta mereka, sedang kami tidak dapat melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah?" Nabi kata, "Ada jalan Allah bagi untuk sedekah orang miskin ni, orang yang tak ada harta. Sesungguhnya setiap tasbih," Nabi kata tasbih ni adalah subhanallah, merupakan sedekah. Setiap takbir merupakan sedekah. Allahu Akbar adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil merupakan sedekah. Tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Ni tak bukan tahlil orang mati tu, ni tahlil bermaksud la ilaha illallah. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan sedekah. Maknanya kita buat benda baik, cegah benda yang buruk adalah sedekah. Tapi ni paling besar ni. Dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Mereka bertanya, Nabi sebut tentang kemaluan kan. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, masakah dikatakan berpahala seorang itu di antara kami menyalurkan syahwatnya?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Sedemikian halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapat pahala." So, hubungan suami isteri ni dapat pahala kalau dia buat dengan syahwat dia tu kepada benda yang berdosa, dan dapat dosa lah. So saya ingat hadis ni kita boleh faham kan, ada ni tak? Ni saya buat contoh lah. Kita masih lagi dalam page ni. Tengok apa yang Nabi kata. Nabi kata orang miskin di kalangan sahabat Nabi ni, dia mengadu kepada Nabi. Dia kata orang kaya tu solat macam dia solat lah. Orang kaya tu kan puasa macam kita orang puasa, sama lah, sebab Nabi pun dekat dan dia buat benda yang sama. So dia kata, dia orang ni banyak harta. Banyak harta, dia orang dapatlah lebih sedekah. Kami tak ada harta macam ni, kami tak nak sedekah kan. So Nabi kata, tips Nabi kata, tasbih sedekah, tahmid sedekah, subhanallah sedekah, Allahu Akbar sedekah, alhamdulillah sedekah, baca zikir la ilaha illallah sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar tu sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar tu sedekah. So kalau kita cegah perbuatan yang teruk ataupun kita buat benda yang baik, sedekah. Dan juga buat benda yang halal lah. Benda yang asalnya boleh jadi haram, tapi macam contoh yang kahwin ni lah. Walaupun nampak buruk kan, tapi bila kita dah kahwin, dah halal, dia jadi pahala kepada kita. InsyaAllah boleh faham ke hadis ni? So saya ambil dua backup
kepada hadis tadi, kita bacalah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, hadis ini berisi penjelasan bahawa orang miskin itu ingin berlumba dengan orang kaya. Okey, dia tengok pada sisi pandang yang lain. Mereka cemburu agar boleh meraih pahala. Seperti orang kaya yang mudah bersedekah. Maka Nabi SAW menunjukkan cara kepada mereka lah. Apa yang ulama ni, Ibn Rajab kata, hadis tadi nak ceritanya, perangai sahabat ni bagus. Yang miskin tu kan. Dia rasa tengok, orang kaya tu ada duit banyak. Aku nak juga buat macam dia. Maknanya dia berlumba untuk menuju kebaikan tu. Tengok orang, orang tu sedekah lah. Tak ada duit ni, apa ni? Dia tanyalah orang yang ada ilmu kan, tanya Nabi. Nabi kata, tahmid sedekah, subhanallah sedekah. Maknanya perangai tu kita nak ada. Perangai yang nak berlumba kepada kebaikan tu kita nak ada lah maksud dia. Nombor 2, firman Allah Ta'ala yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf kebaikan dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. So ini yang support yang Nabi sebut tadi lah. Yang nahi mungkar, amar ma'ruf, nahi mungkar tadi kan. So kita, kalau tengok pada Allah sebut sini, Allah kata umat yang terbaik. Sebab kita suruh pada ma'ruf kebaikan dan juga dapat sedekah atas tu kan. Nabi kata daripada hadis tadi. Buat amar ma'ruf nahi mungkar, dapat sedekah, adalah sedekah. Lepas tu Allah kata lagi, orang yang buat benda ni adalah umat yang terbaik. Dan hadis lain, saya tak bawa kat sini, yang nahi mungkar ni, pahalanya adalah seperti pahala para sahabat Nabi. Ada tu ada yang sahih. Saya ada post kat Facebook saya itu. Saya sebut lagi, orang yang mencegah mungkar ni, sebab ujian atas dia besar kan, sebab dia cegah mungkar, orang marah ke apa. Nabi kata pahala dia adalah pahala sahabat Nabi. Ustaz saya kata, Maulana Asri kata, tak ada atas dunia ni, tak ada, sebutlah nama wali-wali mana paling besar tu, ataupun ulama Imam Syafi'i ke, Imam Nawawi ke yang paling besar ni. Kita tengok pada daripada carta ni kan. Kat sini kan. Sebutlah mana-mana Imam Ghazali ke, semua Ibn Rajab Al-Hambali tadi kan. Imam Bukhari ke, Imam Hanafi ke, semua ni, kategori 1, 2, 3 ni, sebutlah. Tak akan boleh banding dengan sahabat Nabi. Ambillah siapa-siapa ulama yang besar ni, tak kiralah kedudukan dia kan, tak kiralah dia ni bakal kitab banyak. Tak boleh banding sekecil-kecil sahabat Nabi. Tak boleh banding dengan Amr bin Watilah atau sahabat Nabi yang paling kecil. Tak boleh banding. Mereka ni ada di kategori lain lah. So kita nak faham konsep tu. Okay, mana tadi? So nak cerita yang kenapa saya buat perbandingan tadi tu, nak cerita pahala tu. Maknanya pahala yang kita nak cegah mungkar tu, Masya Allah. Sahabat Nabi kot. Pahala sahabat Nabi, wah, nak kejar lah kan. Supaya jadi bekal lah lepas mati. Tengok saving, Allah, seronoknya tengok saving banyak sebab kita buat cegah mungkar kan. Dapat banyak pahala kan. Benda-benda tips yang boleh bagi banyak kan saving kita lepas mati nanti insyaAllah. Okey, ini hadis anjuran bersedekah. Sebaca laju-laju. Dari Sahihain, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara. Sekejap saya salah ambil. Betul. Ketika bulan Ramadan. So ini bulan Ramadan kan Nabi lebihlah bersedekah. Tak kala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau pada setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran di kala itu. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagi angin yang bertiup. Maknanya Nabi ni bulan Ramadan, satu dia baca Quran dengan Jibril lah. Nombor 2 dia bersedekah. Memang seperti angin Nabi kata. Sahabat ni lah kata, Ibn Abbas kata, Ibn Abbas ni sepupu dia kata, sepupu Nabi kata memang sangat-sangat sangat-sangat kuat bersedekah lah Nabi pada bulan Ramadan. Hadis nombor 2 daripada Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di syurga ada kamar yang di luarnya boleh dilihat dari dalamnya dan dalamnya bisa dilihat dari luar. Lantas seorang Arab Badui ketika mendengar hal itu langsung berdiri dan berkata, untuk siapa keistimewaan tersebut, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, itu disediakan bagi orang yang berkata baik, memberi makan kepada orang yang memerlukan, sedekahlah, rajin berpuasa dan melakukan solat di malam hari ketika masa terlelap tidur. So, Nabi sebut tentang kelebihan orang yang sedekah. Ada banyak benda lain lagi lah, berkata baik, semua-semua ni kan. Okey, hadis nombor 3, sedekah itu memadamkan dosa seperti mana api dapat memadamkan dengan air. Begitu juga solat selepas tengah malam.
So, dua manfaat yang besar ni, sedekah dan juga solat tengah malam ni solat tahajud ni. Dia seperti api yang memandangkan dosa. Ni bab sedekah ni kita nak relate dengan ni lah. Dalam yang atas ni. Okey. 24 ni, hadis ni tak ada hadis support tapi kita baca hadis dia. Sebagai motivasi. Ni hadis last. Kita nak memotivasikan kita untuk buat kebaikan. Ni yang kita nak relate dengan niat tadi yang atas tadi kan. Ni hadis tentang niat. Ada niat sikit dalam ni. So, saya baca hadis dia. Hadis ke-37. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia diriwayatkan dari Rabb-Nya yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan, kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatatkan di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Kalau tengok sini kan, niat buat baik, tapi tak buat. Dapat satu kebaikan penuh. Macam tu. Dan jika dia berniat melakukannya dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatkannya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat gandaan dia. Bahkan sehingga gandaan yang banyak. Kalau dia buat niat buat baik, niat nak sedekah contohkan, ataupun niat jiran depan rumah, hari ni niat belanja makan ke apa ataupun adalah apa kebaikan kita nak buat, kita buat. Dia niat nak buat dan kita buat. Allah bagi 10 ke 700 pahala. Okey. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan, ini keburukan pula. Kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan yang penuh. Dia niat, bawah ni. Niat buat maksiat, tapi tak buat. Dapat satu pahala. Walaupun ada negatif kat sini kan, negatif, positif, dapat satu pahala. Sedangkan jika dia berniat, kemudian dia melaksanakannya, Allah mencatatkan sebagai satu keburukan. So, dia niat buat maksiat, dia buat satu dosa. Kalau tengok pada hadis ni, maknanya kebaikan yang Allah bagi, kalau kita baca lah sini kan, kalau kita boleh imagine lah dalam pengiraan kita lah kan, kita pun tak tahu macam mana cara kira benda gaib ni kan. Kalau ikut nombor tu sendiri, pada zahir nombor tu, nampak sikit lah dosa kan. Maknanya implikasi dosa atas perbuatan maksiat kita nampak sikit lah. Implikasi ataupun kesan atas pahala yang kita buat tu, niat tak buat, dapat satu pahala. Niat buat maksiat, laksana dapat satu dosa. Kalau lah samalah kategori dia kan, tapi tak samalah. Maksud dia, kalau kita baca daripada yang tadi, nampak macam pahala ni berbeza-beza kan. Dan mungkin dosa ni berbeza-beza lah dia punya kategori dia. Tapi kalau kita pada zahir ni, nampak macam masuk syurga lah. Nampak macam berat lah timbang amal kita tu kan. So, saya rasa antara benda yang kita nak baca, kenapa kita baca hadis ni, saya ingat Imam Nawawi letak hadis ni sebab nak bagi motivasi pada diri kita. Kita dapat macam rasa Allah. Yelah, ustaz saya kata kalau kita baca hadis-hadis yang macam ni, hadis-hadis yang boleh bagi rasa seronok, rasa Allah berat timbang amal. Rasa dekat dengan syurga. Tapi dia kata bila kita baca hadis-hadis tadilah yang ayat Quran kan cerita tentang neraka tu, Allah rasa dekat dengan neraka. Rasa takut dengan Allah kan. So hari ni kita nak memotivasikan diri kita lah daripada hadis ni. So Nabi kata kat sini, tengok maknanya rahmat Allah, yang ada hadis lain kan, yang Nabi kata yang ada 99 rahmat Allah tu kan, satu Allah bagi kat dunia ni kan, tengok Allah bagi. Niat buat baik saja, tak buat lagi, dapat satu pahala. Niat buat baik, laksanakan dapat 700, 10-700 pahala. Maksud dia, Allah ataupun Nabi ni nak kita sentiasalah dalam kebaikan kan. Kita naklah motivasikan diri kita ni buat benda baik. Biarlah otak kita fikir benda baik. Ada soalan, Cik Azwan? Tertekan. Kau tertekan. Ni memang betul tertekan ni. Okey, so nombor 2 ni maksiat, tengok. Maksiat betapa kurangnya dosa, kita tengok kan. Cuma itulah kita tak naklah buat dosa kan. Tapi kalau kita tengok daripada ayat Quran tadi kan yang banyak tu, sebab timbangan amal tu kan bila kita pergi ke mahsyar nanti, Allahu Akbar. Cuma dalam konteks ni saya nak ulang lagi lah, banyak kali kita nak ulang. Tentang akidah tu, kita nak kena jaga akidah kita ini. Bab dosa pahala satu hal, tapi bila masuk bab akidah, Allah menakutkan lah. Kita nak biar akidah kita ni betul-betul mantap lah. Maksud dia, ialah pahala ni pahala daripada perbuatan baik kita kan. Kita mungkin boleh jadi orang yang baik. Saya pernah sekali, cerita pengalaman lah, ada 10 minit lagi. Masa tu isteri saya dia outstation lama lah, sekarang isteri saya tak kerja dah.
dia outstation pergi Bosnia masa tu. Saya ada di Bosnia dengan dia. Nah, dekat hotel yang kita tong duduk tu, ada perjumpaan paderi-paderi. Saya ingat maybe zone sana lah kot. Paderi-paderi ramai. So saya tengok paderi-paderi tu memang muka lembut lah kalau tengok. Memang orang yang nak agama. Kan muka nampak lembut, jumpa senyum, baik lah, nampak baik lah. Memang dia akan tolong orang. So kita kena ingat, apa beza dia dengan kita yang membezakan penerimaan Allah? Allah terima tak terima? Akidah. Tapi kalau kita duduk, kita syok. Fokus kita lebih kepada perbuatan baik. Argument dia kata orang kafir pun baik. Tapi apa beza kita antara orang kafir dengan orang yang Muslim? Akidah tadi tu. So bila kita nak biar akidah kita tu memang support, memang betul-betul teguh, tak tergoyah bila datang benda macam ni lah. Benda-benda yang tadi saya sebut tadi kan, tarikat-tarikat tadi tak tergoyah, dan kita betul-betul mantap lah kan. So bila masuk ke mahsyar nanti, dengan pahala yang kita buat ni kan, tak adalah jadi angin kan. Tengok akidah rosak, Allah, tak berguna pahala banyak-banyak ni kan. Kita buat baik macam orang kafir tadilah, yang pederi kan. Bahkan saya ingat dalam kehidupan ni, seluruh kehidupan ni baik. Saya pernah, masa belajar dulu, pederi pun datang rumah kan, nak dakwah kita. Nampak sungguhnya mereka kan. Bagi dia pahala lah kan. Tapi akidah tak jadi. Sama macam kita juga, kalau kita dah dakwah orang, walaupun kita dah Muslim, kena check juga akidah kita supaya tak terbatal ni, tidak terpadam, tak jadi angin ni apa yang kita buat. Nampak pahala Allah nak bagi ni kan. Banyaknya pahala, seronok. Lepas ni kejap-kejap lagi nak buat kebaikan kan, hantar hadiah kat kawan ke kan. Apa-apalah kita buat sebab atas semangat hadis ni, tiba-tiba akidah kita tak bagus. Ada rosak akidah. Itu yang sangat-sangat kita takut lah. Okey, ada 8 minit lagi. Saya dah sampai ke ujung sesi ni. Saya bukalah sekejap kepada rakan-rakan kalau nak sambung lagi, nak cerita lagi. Mungkin bab tadi pun okey, bab atas ni pun okey. Kalau ada, kita buka.